Okey, baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey. Baik, so untuk sejarah tiga tempat, saya akan mengajar kelas 4 Lestari dan juga 4 Iltizam. Okey, so buat sementara ni masa yang singkat saja kan kita buat VDR ini. Saya hanya gunakan satu channel Telegram untuk dua kelas ni lah. So, untuk permulaan, saya akan menerangkan secara keseluruhan, secara ringkas, keseluruhan topik-topik yang kamu akan belajar dalam sejarah tingkatan 4. Yang kamu belum dapat buku teks, so saya ada bagi share, saya ada share um, link buku teks Anyfix ataupun buku teks digital, so kamu boleh rujuk lah. So, bila kamu tekan, kamu akan dapat link macam ni. So, okey. Sejarah tiga tempat kita ada 10 bab. Okey, kita ada 10 bab. Baik, bab yang pertama, kamu akan belajar tentang warisan negara bangsa. Selalu dah dengar warisan maksudnya benda yang ditinggalkan daripada orang yang dulu-dulu sebelum kita kepada kita, kan? So ini warisan negara bangsa. So bagaimana pentadbiran yang awal-awal dulu, asal-asal dulu sebelum wujud tanah Melayu ni, bagaimana orang kata contoh ataupun model yang digunakan oleh alam Melayu, tanah Melayu ni diambil contoh mana mentadbir ni. Okey. So dalam 1.1 kita akan belajar tentang latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okey, kita akan tengok latar belakang negara bangsa. Daripada mana kita tengok contoh-contoh tu, apa kerajaan-kerajaan yang kamu belajar dulu masa tingkatan 2, kerajaan Melayu, kerajaan seperti Kerajaan Funan, Kerajaan Sriwijaya dan sebagainya, kan? So kita ambil ciri-ciri negara bangsa daripada situlah. Baik, kemudian dalam 1.2 kita nak tengok ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. So kenapa kita ambil Kesultanan Melayu Melaka? Kerana inilah contoh hebat, orang kata contoh hebat yang diguna pakai sampai sekarang. Sistem pentadbiran kita ni, apa-apa pun kita rujuk yang pertama sekali daripada Kesultanan Melayu Melaka yang membentuk sistem pentadbiran yang sampai hari ini kita ada. Okey, bila sebut Kesultanan Melayu Melaka ni bukanlah negeri Melaka, dia sangat luas. Dia merangkumi satu kawasan yang sangat luas, termasuklah kawasan Sumatera. Luas jajahan takluk Melaka ni. Okay, kemudian 1.3 kita akan belajar tentang keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Maksudnya walaupun tanpa campur tangan Barat, sebenarnya kita di tanah Melayu ni ataupun masa tu kita lebih fokus pada Kesultanan Melaka ni dah ada satu sistem pentadbiran dan undang-undang yang sangat mantap. Baik daripada sistem pentadbiran yang baik tu, undang-undang yang baik menyebabkan kita dah maju dari segi ekonomi, kita dah ada hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan luar dan sebagainya. Dan dalam 1.4 kita nak tengok peranan pemerintah dan rakyat. Okey, dulu-dulu ni kenapa menjadikan Kesultanan Melayu Melaka tu hebat? Satu kerajaan yang dikagumi oleh kerajaan-kerajaan luar, kerajaan China, India dan sebagainya, sangat orang sebut Kesultanan Melaka ni memang kerajaan-kerajaan luar sangat mengenali. Okey. So salah satu sebabnya adalah kerana peranan pemerintah dan rakyat. Maksudnya hubungan baik ataupun hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Macam kata ada give and take lah. Contoh, pemerintah jaga rakyat. So, peranan rakyat pula apa? Jaga pemerintah juga. Bagaimana dia jaga pemerintah? Dia taat pada pemerintah. Hasil-hasil pun dia bagi. Dia orang guna sistem serah, sistem kerah. Okay? Nanti kita akan sentuh dengan lebih detail lah. Baik, dalam bab 2 kita akan belajar tentang kebangkitan nasionalisme. Kamu duk dengar patriotisme kan? Patriotisme semangat cinta akan negara. Nasionalisme pun sama. Semangat cinta akan negara tapi dia ekstra lagi. Semangat cinta akan negara yang sangat-sangat mendalam sehingga kan dia sanggup berkorban nyawa, berkorban apa sajalah untuk membebaskan negara kita ni daripada jajahan.
untuk membebaskan negara kita ni daripada kongkongan kuasa-kuasa besar terhadap politik, ekonomi dan sosial negara kita. So dalam bab 2 kita akan tengok maksud nasionalisme, perkembangan idea nasionalisme di barat. Maksudnya kita nak tengok juga bagaimana semangat juang, semangat cinta negara yang mendalam yang berlaku di negara barat. Apa yang menyebabkan negara-negara barat, negara-negara Asia yang lain, negara-negara Asia Tenggara, Thailand dan sebagainya, apa yang menyebabkan semangat nasionalisme mereka ni bertambah-tambah hebat di kalangan rakyat mereka. Dan dalam 25 barulah kita akan sentuh tentang nasionalisme di negara kita. Bila wujudnya, bila timbul kesedaran yang sangat besar terhadap rakyat di negara kita. Maksudnya bila timbul kesedaran semangat cinta yang mendalam teramat-amat ni terhadap rakyat di negara kita. Okay? Dalam 26 kita akan tengok faktor-faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Maksudnya kita kena tengoklah sebab-sebab muncul persatuan-persatuan, gerakan-gerakan yang memperhebatkan lagi nasionalisme. Maksudnya mereka ni lah yang memainkan peranan besar membangkitkan lagi semangat cinta yang mendalam terhadap negara di kalangan rakyat. Sebab pada masa tu bila kita dijajah, banyak rakyat kita takut, hanya ikut sahaja. So peranan gerakan inilah yang menyebabkan semangat nasionalisme. Maksudnya orang tempatan dah berani berjuang. Sebab apa dia berani berjuang? Sebab dia sayang dekat negara dia. Okey, dalam 2.7 kita akan tengok perkembangan nasionalisme. Maksudnya perkembangan yang berlaku melalui akhbar, melalui risalah, melalui pendidikan dan sebagainya yang menyebabkan berlaku perkembangan. Makin ramai yang berani menentang penjajah, makin ramai yang ada semangat cinta yang mendalam terhadap negara. Okey, dalam bab 3 kita akan tengok dalam bab 3 kita akan tengok konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Okey, konflik dunia maksudnya kita akan sentuh tentang perang dunia. Okey. Kalau dalam tingkatan 3 kamu belajar tentang penjajahan barat, betul tak? Barat datang negara kita, bentuk negeri-negeri Selat, Melayu bersekutu, tidak bersekutu dan sebagainya. So kita dah tahu yang datang jajah negara kita dulu adalah barat. Kemudian berlaku konflik lah. Konflik masa tu ada kuasa-kuasa besar, kuasa paksi dan sebagainya, mereka ni bersaing. Daripada persaingan tersebut lah yang menyebabkan berlakunya perang dunia. Perang dunia. Masa ni kesan daripada situ tu berlaku kedatangan Jepun di negara kita. Okey, berlaku kedatangan Jepun di negara kita. Lepas tu ada lagi konflik yang menyebabkan perang dunia kedua, Jepun menyerah kalah dan sebagainya. Dan akhirnya dalam bab 4 kita akan belajar tentang era peralihan kuasa British negara kita. Maksudnya bila kata contoh dalam perang dunia kedua tu bila bom atom diletupkan di Hiroshima yang menyebabkan Jepun serah kalah balik ke negara asal dia. Masa ni British datang balik ke negara kita, datang balik Sarawak, Sabah, nak datang kononnya dengan tujuan nak pulihkan keadaan negara kita yang dah rosak banyak tu lah. So bila dia datang, kita sebut era peralihan kuasa British, dan dia datang pada masa ini dia bawa satu sistem pentadbiran yang kita panggil BMA ataupun British Military Administration. Maksudnya pentadbiran berbentuk ketenteraan. So itu yang kita akan tengok dalam bab 4. Okey, dalam bab 5 pula kita akan tengok Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sebelum nama kita Malaysia, kita nak bentuk ialah Persekutuan Tanah Melayu 1948. So dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 kita nak tengoklah bagaimana latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu, kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, so dalam bab 6 pula kita akan tengok ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Bila pula komunis ni? Jangan dalam kepala tu jangan set komunis tu Jepun, kan? Komunis lain, Jepun lain. Bila masa Jepun serah kalah nak balik ke negara dia, sebelum BMA, sebelum British ambil pentadbiran kita semula,
berlaku kita panggil satu kekosongan politik. Tak ada orang pun mentadbir negara kita. Masa ni berlaku huru-hara banyak. So, masa ni lah komunis dia keluar daripada hutan, dia buat huru-hara dan sebagainya. So, itu yang kita akan sentuh di dalam bab 6. Okey. Kemudian di dalam bab 7 kita akan tengok usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Apakah usaha-usaha yang dilakukan untuk orang kata nak capai kemerdekaan. Masa ni dah ada satu kesedaran bila kita tengok Jepun pun dah serang kita dan sebagainya, dan antara sebab utama kita ni tak aman pada masa itu, puncanya salah satunya adalah disebabkan oleh tiada perpaduan kaum. So antara usaha-usaha yang dilakukan wujudnya satu jawatan kuasa, hubungan antar kaum, wujudnya sistem ahli. Sistem ahli maksudnya satu sistem yang mana kita belum ada lagi menteri-menteri. Pada masa itu kita tak ada lagi orang kata yang mentadbir negara kita tu bukan orang tempatan. Orang tempatan lama dah tak tadbir negara kita sebab negara kita dah dijajah oleh British beratus tahun. Okey. Jadi British pun setuju nak bagi kita merdeka. So dia bentuk satu sistem yang mana dalam sistem ahli ni dia ajar orang tempatan untuk mentadbir negara sendiri. So ini adalah salah satu persediaan lah. Persediaan untuk kita mencapai kemerdekaan. Bila kemerdekaan, kita sebut kemerdekaan bebas lah kan. Kita nak bebas daripada penjajah, kita nak tadbir negara kita sendiri. So dalam sistem ahli pun ada menteri-menteri daripada kalangan pelbagai kaum. Melayu ada, Cina ada, India ada. Okey, yang seterusnya kita akan belajar tentang sistem pendidikan kebangsaan. Ini pun salah satu sebab negara kita tak aman juga sebelum tu. Sebab apa? Pendidikan kita berbentuk apa kita panggil? Vernacular. Vernacular Melayu dengan cara Melayu, sekolah dia Cina dengan sekolah Cina, Tamil dengan sekolah Tamil. Tak ada kesepaduan di situ, tak ada, terutama dari segi komunikasi. So banyak misunderstanding, banyak kata berlaku konflik dari sebab tak faham komunikasi tu. Okay, so kita ada sistem pendidikan kebangsaan. Ni pun keluar dah SPM tahun ni. Okay, yang seterusnya kita nak tengok bab 8. Okay, bab 8 pilihan raya. Kita tak pernah ada pilihan raya dekat tanah Melayu. Tapi disebabkan sekarang ni kita dah ada satu kita dah ada sistem politik, masa tu dah wujud UMNO, dah wujud parti perikatan. Parti perikatan sekarang kita akan panggil Barisan Nasional lah. Dah ada parti perikatan dan sebagainya. Kita nak buat pilihan raya, election yang pertama dekat tanah Melayu. Tapi sebelum berlakunya pilihan raya umum yang pertama, negara kita ni kita belajar dulu melalui pilihan raya berbentuk perbandaran. Maksudnya ada bandar-bandar tertentu dia buat election lah. Kemudian barulah berlaku pilihan raya umum. Sebab tu dalam pilihan raya ni dalam 8.1 kamu akan belajar tentang perkembangan. Maksudnya bentuk-bentuk pilihan raya daripada bentuk pilihan raya perbandaran, akhirnya jadilah pilihan raya umum. Dan sampai sekarang masih lagi kita kekalkan perkara itu sebab negara kita adalah negara yang mengamalkan amalan demokrasi. Demokrasi berparlimen. Rakyat ada hak lah untuk memilih pemimpin, rakyat ada hak bersuara. Bagaimana rakyat memilih pemimpin? Melalui pilihan raya. Okay, dan bab 9 yang kamu akan belajar adalah tentang Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ataupun sekarang kita panggil Perlembagaan Malaysia lah. Perlembagaan negara kita yang kita pegang sampai sekarang. Perlembagaan tu apa? Secara nak bagi kamu faham, perlembagaan adalah satu undang-undang yang kita pegang sampai hari ini. Dalam tu dia ada peranan pemerintah, apa peranan rakyat, apa hak-hak pemerintah, apa hak rakyat, semua ada dalam tu. Apa hak orang Melayu, orang Bumiputera, orang bukan Melayu dan sebagainya, semua dah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997 dan sampai hari ini kita pegang kepada Perlembagaan Malaysia tu lah.
Okey, kemudian dampak terakhir sekali kamu akan belajar dari tiga tempat ialah pemasyuran kemerdekaan. Seronok ni, kita dah nak capai kemerdekaan. Bersusah payahnya rombongan Tunku Abdul Rahman pergi ke London. Rakyat